Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, Alhamdulillah pagi ni kita diberi lagi peluang, uh, peluang untuk kita terus bernafas, untuk terus bangun pagi. Okey? So, pagi-pagi ni mana masih awal pagi lagi ni, ada yang dah sarapan ke ataupun ada yang tengah sediakan sarapan? Sebab kita sekarang ni dalam hanya tinggal beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari lagi kita akan melangkah masuk ke ke bulan Ramadan. Okey, so pagi ni apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua? Pagi ni apa yang saya nak kongsi dengan anda semua ni, manusia ni boleh berubah kerana apa? Okey. So benda ni nampak macam saya tak adalah nak cerita macam benda ni berat sangat, tak ada pun. Saya just nak kongsi santai dengan you all semua, dengan korang semua. Okey. So siapa yang tengah follow saya punya live ni, cuba komen sikit. Cuba komen hi. Okey, naklah juga tahu siapa yang tengah follow. Saya nak tekan apa? Saya tekan kalau tekan ni saya tekankan komen. Okey. So saya tak ada button lain selain daripada tekan komen. Okay, sebab tu saya mengharapkan kalau kata you all yang komen dekat bawah tu komen hi. Okay, so kadang-kadang kita terfikir kenapa member kita tu macam tu kenapa member ni macam ni tak terfikir pula macam mana korang tu, macam mana kita tu. Yang tu korang tak terfikir pula macam apa pendapat orang tentang kita. Okay, so kita asyik tengok orang je. Sebenarnya kalau kita tengok orang kita tak tahu apa yang orang nilai tentang kita. So ada yang baiknya, apa yang bagusnya, kita ni kena ambil satu sudut positif di mana kita tengok apa yang orang pandang tentang kita, dan adakah orang pandang kita ni baik ke ataupun orang pandang kita ni slack ke. Okay? So pagi ni saya nak share dengan anda semua, saya nak share dengan you all semua apa perkara yang boleh merubah kita. Mungkin merubah kita daripada satu level kepada level yang lain, ataupun merubah kita daripada buruk kepada baik. Okey? Tapi na'udzubillah min zalik lah, daripada buruk daripada baik kepada buruk tu minta dijauhkanlah. Okey? So hai Hamzi. Salam penghulu hari. Ya betul. Salam penghulu hari. Hari ni hari Jumaat. Saya pun dah tak terbilang dah berapa kali Jumaat dah tak pergi sembahyang Jumaat. Kalau nak cakap sebenarnya saya punya rumah dengan masjid ni melangkah je. Level dia kalau orang lain bawa kereta, bawa motor, bawa basikal nak kena pergi sembahyang Jumaat, saya tak payah. Saya perlu jalan kaki je dah sampai dah masjid untuk solat Jumaat. So rindu sangat-sangat nak pergi solat Jumaat. Dah berapa kali Jumaat dah tak pergi. Okey, sebab kita dalam tempoh PKP. So kita dalam tempoh MCO. Okey, so dalam tempoh yang waktu macam ni lah yang mana kita nak kena perbaiki diri. So mana yang kita boleh untuk ubah, kita ubah. Mana yang kita boleh untuk kita upgrade, kita upgrade. Okay, so pagi ni antara benda yang membuatkan manusia ni boleh berubah adalah dengan buku apa yang dia baca. So of course kita sebagai orang Islam, kita akan ada satu benda yang kita sentiasa baca, hari-hari kita baca, iaitu Al-Quran. Itu sudah pasti. So kita kena sentiasa baca Al-Quran dan kita baca terjemahan dia supaya kita dapat mengambil iktibar. Itu satu benda. Tapi selain daripada itu, kita perlu juga tambah ilmu kita dalam bidang-bidang yang lain. So contohnya kalau kita ni akan berubah sebab buku yang kita baca. Kalau kita hari ni kita baca buku motivasi, mungkin kita akan terlebih termotivasi lah. Okay? So ada setengah orang dia suka baca buku untuk mendidik anak-anak. Okay? Sebab sekarang ni kan MCO, sekarang ni kan PKP, hari-hari mengada anak. Buka mata je nampak anak, tutup mata pun ada dengan anak lagi. Okay, so maknanya kita boleh cakap 24 jam satu hari dengan anak. So maknanya mungkin kita nak kena tambah kita punya ilmu, kita nak kena tambah kita punya knowledge dalam ilmu parenting. So ini ilmu yang ramai orang tak ada. Saya bukan nak cakap ilmu kewangan pagi ni Okay, saya cuma nak cakap berkenaan dengan apa yang boleh merubah kita. Dikala kita berada kena terkurung dalam rumah ni. So apa yang korang kena buat, apa yang at least you all boleh buat, salah satunya adalah dengan tambah ilmu. So kita ni boleh berubah daripada apa yang kita baca. So maknanya hari ni kalau kita baca pasal buku parenting, mungkin kita boleh merubah kita punya suasana hidup dalam family kita, dalam rumah kita. So maknanya kita mungkin lebih
pandai ataupun lebih tahu macam mana kita nak kawal emosi kita, ataupun macam mana kita boleh nak kawal anak kita. Sebab anak ni umur setahun lain VL dia, umur 2 tahun lain VL dia, umur 5 tahun lain perangai dia. Faham ke faham ni? So mana yang dah sekolah rendah, sekolah menengah, semua lain-lain. Sebab sekarang ni semua orang kena ada dalam satu rumah. Sebab baru ni saya ada pergi, walaupun dalam tempoh PKP ni, saya ada pergi juga keluar. Saya tengok satu rumah tu, saya pergi keluar pergi beli barang lah. Okay, saya tengok satu rumah tu, kereta dia ada dekat 4-5 biji dekat kereta, kat rumah tu. So kebetulan kawasan rumah tu ada kawan yang saya kenal. So saya tanya dia, rumah tu salah banyak sangat kereta. So dia cakap, tu semua anak-anak dia semua balik situ. Jadi korang cuba bayangkan, satu rumah sampai 5-6 family duduk sekali. So macam mana tu? At least kalau kita ada ilmu macam mana kita nak kawal kita punya emosi, macam mana kita nak kawal anak-anak kita. So itu in term of ilmu parenting. Okay, so maknanya kita boleh merubah sesuatu daripada apa yang kita baca. So kalau kita banyak baca buku tentang Islamik, mungkin kita akan lebih harmoni, mungkin kita punya rumah tangga lebih terjaga. Okay, so lebih kita punya iman makin bertambah. So sekarang ni dalam beberapa hari je lagi nak masuk Ramadan ni, maknanya nampak gayanya kita kena imam sendiri kat rumah. So nak kena start dah lah baca buku macam nak sembahyang tu, nak tarawih ni. Okay, so harap-harapnya kita sama-sama kita doakan semoga hari raya tu kita berjaya, kita boleh berkumpul untuk menyambut hari raya. So maknanya betul-betul kita berhari raya tahun ni. Bila kita dah sebulan, dah lebih daripada sebulan dah sebenarnya korang duduk kat rumah ni. Termasuk dengan saya sekali lah, lebih daripada sebulan lah kita dekat rumah. Okay, so maknanya kita akan sambung lagi dengan Ramadan. Kita akan sambut Ramadan juga di rumah. Okay, okay, itu perkara yang pertama. So yang kedua adalah kenapa manusia ni boleh berubah adalah orang yang dia jumpa. Mungkin hari ni dia pergi kerja, ini contoh dia pergi kerja. Katakanlah sekarang dia pergi kerja, dia jumpa bos dia yang macam ni. So maknanya dia boleh berubah sebab mengikutkan bos dia. Okay, so maybe dia ada pergi somewhere else, dia jumpa seseorang yang lain. So maybe dia akan terikut-ikut dengan orang yang dia jumpa, orang yang dia kenal. Okay, so ini lebih kepada human behavior. So maknanya kita akan follow dia. Okay, so itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sekejap je pun dah nak kongsi, dah nak habis dah. Kan, sekejap je, berapa minit dah? Baru dalam 7 minit lebih. Okay, so korang dah tekan button share ke belum ni? Dah tekan ke tekan? Cuba korang tekan sikit button share dekat bawah tu. Saya tak minta banyak, at least saya nak sampaikan poin yang ketiga ni. Poin yang ketiga ni poin yang sangat-sangat penting. Okay, poin yang pertama pun penting, poin yang kedua pun penting, poin yang ketiga lagi penting. Cuba korang tekan button share dekat bawah, sebab saya tak nampak kalau korang dah tekan share. Okay, cuba korang tekan button share dekat bawah tu. At least lebih ramai lagi dapat manfaat yang saya nak sampaikan pagi ni. At least kita boleh menjadi penyampai ilmu, memberi manfaat kepada orang-orang lain. Okay, so dah tekan button share ke belum ni? Dah tekan ke dah tekan? Cuba komen sikit. Okay, kalau dah tekan komen dah. Tu nak tahulah juga. Okay, so poin yang ketiga pagi ni, apa yang saya nak kongsikan, manusia ni akan berubah ataupun boleh berubah kerana dia punya circle, dia punya kawan sekeliling dia. Okay, kenapa saya cakap macam ni? Benda ni sangat-sangat penting. Hari ni, kalau kata kita memang teringin sangat, kita memang nak sangat beli satu kereta. Okay, saya ambil contoh best sikit. Contohnya kalau kita nak beli satu kereta. Sekarang ni kalau kita kata, kita beritahu dekat kawan kita, Mat, aku nak beli kereta ni lah. Contoh kereta A lah. Lepas tu dia akan cakap, kenapa nak kereta A? Pakailah kereta B. Padahal kalau kau bayar kereta A tu dalam 700 sebulan, kalau kau tambah lagi 100 je, kan dah dapat kereta B. Kan lebih best, kan lebih bergaya. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab dia memakai kereta B. Faham ke faham ni? So nampak tak? Sekarang ni kalau kata kita duduk dengan kawan sekeliling kita, bukan saya nak cakap suruh tukar kawan. Tak. Bukan saya cakap nak suruh menjauhkan daripada kawan. Tak. Maksudnya sekarang ni kita memilih apa yang positif, apa yang negatif. Kalau kita rasa macam, dia ni macam ni lah, kita tetap berkawan dengan dia. Kita still berada dalam dia punya circle dia. Kita panggil circle. Okay, hi Hafiz. Okay, Alhamdulillah. Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, Hafiz. Okay. So bila kita berada dengan kawan-kawan kita ni, so kawan-kawan kita ni dia boleh mempengaruhi kita.
Sebab apa saya kata dia boleh mempengaruhi? Macam tadi lah, saya cakap pasal kereta je pun. Katakanlah kita cakap kat dia, Mat, aku nak beli rumah nak beli dekat situ lah. Nak beli dekat Taman A. Okey. Dia pula masalahnya sekarang dia belum beli rumah lagi. Dia akan cakap, tak payah belilah, sewa dululah. Kau kereta pun tak beli lagi. Belilah kereta dulu. Sebab dia dah beli kereta. So dia pula belum beli rumah dan dia selesa dengan keadaan dia menyewa. Sebab yang mana yang korang pula, yang korang cakap korang nak beli rumah, korang pula dah dapat pengetahuan, dah dapat ilmu, selalu jumpa, selalu terdedah dengan kalau korang tangguh beli rumah, apa yang jadi. Kalau korang tak beli lagi rumah, apa yang jadi. Dalam musim PKP ni pun, dalam musim MCO ni pun, ramai orang mencari rumah sewa. Sebab apa? Owner tiba-tiba nak balik rumah tu. Faham ke faham ni? Saya dapat banyak SMS, saya dapat banyak WhatsApp, banyak panggilan telefon. Dalam waktu PKP ni pun dia pergi pusing taman, telefon saya. Cik, rumah ni nak jual, nak sewa tak? Masalahnya rumah tu nak jual. Saya tak sewakan. Bukan rumah saya lah, rumah orang lah. Okay? So, saya tanya kenapa? Saya nak kena sewa. Rumah yang saya sewa sekarang ni, nak balik. Nampak ke nampak? So, kalau kita berada dalam kawan-kawan yang macam tu, sentiasa nak kita kena fikir, kita kena fikir positif dan kita kena, bukanlah saya nak suruh jauhkan daripada dia, tak. Cuma cari circle yang lain. Maknanya sekarang ni kalau kita kata kat dia, aku nak beli rumah dekat Taman A, dia kata macam tadi tu saya cakap. So maknanya cuba korang tanya orang lain pula. Wan, aku nak beli rumah kat sini. Lepas tu mungkin dia akan advise, rumah kat sini mungkin lah, aku jumpa dia ni lah, apalah. Mungkin dia akan bagi advice yang macam tu. Sebab dia pun bukanlah pakar dalam bidang hartanah, dalam property untuk jual beli rumah. So maybe dia akan cadangkan kawan-kawan dia yang dia kenal. Okay, so bila dia kenalkan, dia cadangkan. So maknanya you all berada di landasan yang betul. So bila korang jumpa orang yang betul, landasan yang betul, destinasi yang betul, korang akan sampai tempat tu dengan lebih cepat lagi dan dengan betul. Masalah sekarang ni, korang ada GPS, korang ada Pakcik Wazir, Waze. Okay? Korang ada Google Map. Dan masalah sekarang ni, korang ada daripada Google Map tu, dia ada tulis set location from A to B. A tu ada, B tak ada. Ni lah masalahnya. So at least bila ada orang yang tolong guide korang semua untuk sampai ke bahagian B tu, ke tempat B tu, kan senang. Okay? Kan bagus kalau kita berada dalam satu circle yang betul, kita dengan kawan-kawan kita yang sama-sama dengan kita. Sebab nak beli rumah ni bukannya senang. Okay? Sebab saya faham, ramai yang saya bantu yang nak beli rumah ni bukannya senang, dan dia orang pun bukannya dalam keadaan yang senang. Dan bukan senang-senang nak dapat benda tu. Okay? Sebab nak beli rumah ni modal dia sangat tinggi. Proses dia bukanlah sangat rumit. Proses dia agak merumitkan. Sebab you all bukannya buat hari-hari. Faham ke faham? So, maknanya bila nak beli rumah ni, korang berada dalam dalam circle yang positif, sentiasa ada orang akan tolong bantu. Aku nak beli ni lah kat sini. Macam mana aku nak buat benda ni lah. So at least kalau ada orang yang guide, ada orang yang bantu, so maknanya ada circle yang positif yang sentiasa cakap, okay, kau patutnya buat macam ni. So kan best. So maknanya kita akan boleh berubah. Maknanya daripada kita tak jadi beli rumah kepada beli rumah, dan mungkin kita beli lebih daripada satu rumah. Faham ke faham? Sebab kan kawan sekeliling kita. So mungkin kalau kita masih berada dengan tadi tu, dengan kawan kita yang pertama tadi tu, minta maaf lah, nama tu kita just sebut saja, tak ada kena-mena yang hidup ataupun yang mati. Okay? Katakanlah kita dengan dia tadi, kita pun follow cakap dia. Kita cakap nak beli rumah, dia suruh beli kereta. Bila suruh beli kereta, dia cakap jangan beli kereta A, beli kereta B. So kita pun beli kereta B. Dan penyudah dia, masalah dia sekarang, kewangan dia dengan kewangan korang sama ke sama? Tak sama. Sebab dia, mungkin gaji dia lain, gaji korang lain. Katakanlah sebab kawan satu kerja, gaji dia sama dengan gaji korang. Komitmen dia sama ke sama dengan korang? Korang kena fikir tu. Mungkin rumah yang dia sewa tu berapa ratus je. Rumah yang korang sewa dah berapa ratus. Dia mungkin dah family, anak mungkin berapa orang, korang anak dah berapa orang. Okay? So keperluan dia untuk kereta dengan keperluan korang untuk kereta tak sama. Okay? Keperluan dia untuk rumah dan keperluan korang untuk rumah tak sama. Faham ke faham ni? Sebab mungkin dia akan ada dekat situ
just for a few years. Dia kata tak apa, aku dah tukar-tukar kerja. Okay. Korang pula memang jenis loyalty. Duduk dekat situ, kalau boleh nak kerja kat situ sampai mati. Okay? So minta maaf banyak. Tak ada. Saya just nak share benda ni. Sebab kalau kita rasa macam kita dah selesa dengan satu tempat tu, kita akan bekerja dengan tempat tu dengan lebih lama. Betul ke betul? So ramai orang akan macam tu. Sebab melainkan dia dapat better offer lain lah. Okay, itu cerita lain lah. Okay? So maknanya sekarang ni, bila korang berada dalam circle yang positif, kawan sekeliling korang yang mana support korang nak buat apa, benda tu betul, at least selagi benda tu betul, benda tu bagus lah. Okay. So saya ulang balik, kenapa manusia ni boleh berubah? Dia hanya dengan 3 perkara. Yang pertama tadi dia sebabkan buku yang dia baca. Yang kedua, orang yang dia jumpa. Dan yang ketiga, kawan sekeliling dia. Saya bukan nak cakap untuk memilih, bukan untuk mengubah kawan-kawan you. Maknanya you sekarang dengan kawan ni, you pergi tak nak kawan dengan dia, pergi kawan dengan orang lain pula. Jangan macam tu. At least you tambah circle. Dengan dia you still kawan. You tambah lagi satu, you kawan dengan orang lain. So maknanya korang dapatkan 2 pendapat. Bagus ke bagus macam ni. Okay. So at least korang dapat merubah sesuatu. So at least korang dapat sikit point pagi ni, apa yang saya nak sampaikan. Okay. So saya harap korang dah share. Saya harap sangat korang dah share saya punya posting pagi ni. So sampai sini dulu. InsyaAllah sekiranya ada rezeki kita jumpa lagi. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.